Bro, wah, dia review. Oh yo, ni asal matnya background ni bumi ni. Saya dah ke angkasa. Mimpi ke Mat? Macam mana buat ni ya? Macam syok Dia ada dekat bawah tu, dekat virtual background. Tu dia setting. Fake gila. Oh ni visual background. Oh macam menarik je. Gila bantai dia. Ambil dia. Ui. Jadi dah berapa orang? Jom, aku ni. Bro, santai. Saya punya rumah memang kat tepi laut. Oh ya. Wow. Mana lagi. Mat, mana laut, Mat? Hah? Okey, ya. Aku gila. Laut gue. Ya. Alamak. Sebelah kita. Kena ada green screen lah belakang. Yelah mas. Kalau letak Mana yang lain ni? Rasa macam ada ni. Mana? Yep. Oh, dia bukan satu screen eh. Kalau tutup Bro dengan dia nampak cakap-cakap. apa dia? Macam? Kau tengok dekat gallery view. Atas dia ada ni. Nak pakai phone ni sikit lah. Kalau buat. Tak pakai phone. Bro hilang boleh. So air nampak ni. Nampak ke raise hand? Oh, nampak lah. Ada raise hand. Baru 6 orang ni mana yang lain ni? Tak tahu dah bro. Cuba cakap sikit. Tika tak dengar. Kena unmute dulu. Tika dengan Syayana kena unmute. Okay, Maya dah masuk. Betul. Tak dengar suara dia orang. Diorang kena unmute dulu tu. Maya pun sama kan. Tak dengar suara. Kalau saya semua dengar. Siapa dengar angkat? Okey, bro dengar Dan jam okey. Siapa yang dengar saya angkat tangan? Siapa dengar saya angkat tangan? Okey, Maya dengar Maya. Maya dia pakai headphone. Betul kan? Ada Miza. Miza. Oh, Miza tengah connect ni. Mikrofon ni memang tidak siap. Mat, tengok apa Mat? Aku PC laptop aku sini. Aku punya screen mereka kat sini. So macam gitulah. Mat gamer. Nampak muka kelip-kelip pandai. Ayolah. Mat, dia punya Mat ni gaya main game kan? Streamer. Baik, Mat buat Miza ni tak dapat kena ni. Apa dia? Mat buat account Twitch Mat. Jap. Twitch. Apa? Buat Twitch. Twitch lah. Buat streaming. Twitch. Ya ni dia baru recent. Ya. Tak nampak muka Dan lah. Baru nampak muka Dan.
Jin. Hai. Cuba siapa yang try cakap. Macam Dan, Mat, Hai. Azam semua dengar. Saya nak cakap sikit. Okey, dengar. Tika? Ya. Okey, Maya? Hello. Okey, dengar. Hai Miza, betul apa tu? Okey, dengar. Cakap sikit Miza. Ui, Faiz pun sekali. Faiz join. Hai Faiz. Faiz ada? Wow. Dapat jam berdua. Asal zaman dulu jam. Sebab nak tengok dia nak tengok video Bro, banyak-banyak. background tu bro. Apa dia? Dalam phone. Dalam phone nampak sikit je. Duh, feeling-feeling pantai pula. Biasalah tak boleh keluar rumah kan macam ni lah. Macam mana buat? Mat aja. Mat aja ni dekat video kiri bawah tu. Tekan choose virtual background. Boleh lah cover belakang. Okay. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 lah. Alamak ada gambar Usim lah. Mantap Mat. Kita Boleh Lucy. datang nilai. Oh yo, Banyak nilai ni. mana dapat tu background musim tu? Pilih gambar. Ada apa? Aduh Mat, semangat Mat. Lama lagi ni, 1 bulan 6 masa ni. Lepas, 1 bulan awal ni. rasanya lepas saya. Asal dah ada 2 sama tadi? Tak, yang ada gambar, yang ada video saya buat untuk audio. Satu lagi tu untuk nampak video semua orang. Oh macam tu. Yalah. So dia akan nampak macam ni. Itu. Okey. Dahsyat agak Alhamdulillah tak ada kamera dekat PC. Ui, Tak bunyi tu. Okey PC okey. siapa ni? PLK siapa? PLK. Ada orang hack kan? Gitu. Ya, ada orang Ramai. main. bro tak siap lagi. Memanglah saya rasa semua tak siap lagi. Jangan Eh, tak betul. ada tu. Saya punya ni. MT. Baru masuk SketchUp bro. Oh patutlah baru minta SketchUp lagi tadi. Come on MT. Jam. Asal tak ada 2 jam? Ulang lagi Ram. Ulang lagi. Okey. So, yang satu yang dekat phone yang aku tengah tunjuk ni. Phone Baik. untuk rekod video. Saya dah ciri. Yang kalau yang satu lagi tu Kilauan tu. nak tengok video semua orang macam ni. Okey, faham. Kalau dekat phone, dia nampak 4 orang je. Oh, ya, kau nak tengok semua lah gitu. Faham. Mike, sponsor laptop satu Mike. Apa? Sponsor laptop. Beli 900 sekejap. Sebab ni boleh minta sponsor. Ni duit tak ramai. Mike kan streamer. Ya Allah. Tak ada streamer tu Wan. Wan, alamak. Wan Kena minta dengan Wan. Siapa lagi nak masuk ni? Okay, senyum sikit. 1, 2, 3. Lighting tak buat. Manalah ini, tak bangun tidur lagi ke? Tanya Ipai kat mana? TV senyap je. Itulah orang masuk.
Kenapa ada dua Azam? Wah, nak explain kali kedua. Ulangi. Tak apa. Aduh. Abaikan. Rasa sudah dengar. Ya, nanti ulang balik. PLK ni siapa? PLK tak tahu siapa dia tadi. Weh, yang ni siapa yang ni? Iriani ke? Budak base saya. Okay. Sebelum tidurnya hari ni memang nak fokus bab 1 kan? Bab 1. Wow. Oh, yang satu. Baru tahu ada chapter selama tu. Kita nak fokus yang kita nak sembang pasal design strategi tu dulu. When camera is powered on and is connected to the computer. Baca apa tu Pita? Okay. Kita nak sekarang dah 10:14 14. Check to make sure that it's connected and it's the program that is Kena mute ke? Siapa ni siapa? Semua dengar? Saya cakap semua dengar Okay, dengar. Dengar. Okay. Alah, comel nyanyi emoji. Okay, lagi seminit kita start lah. Nanti yang lain tu dah masuk dah. Korang pun ramai yang pakai data sendiri ni lah. Buka lampu ni sekejap. Oi, siapa ni lagu tu? Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kita punya saya tu online meeting yang first ni lah, online discussion yang first ni dengan Ummul Kitab. Okay. So sebelum kita start dengan kita punya design strategi tu, saya nak tanya. Susah tak nak buat design strategi? Soalan SketchUp. Maksud saya tak, dia maksud saya bukannya susah kita nak fikir dia punya diagram dia macam mana, tapi susah tak kita nak keluarkan apa benda strategi yang kita nak pakai tu, yang kita nak develop. Tanya seorang bro. Apa dia? Ulang soalan. Tanya seorang-seorang, dia kiranya semua orang boleh dengar pendapat masing-masing. Okey, saya cadangkan macam ni. Siapa yang tak cakap, dia akan unmute dia punya ni. Kalau tak, dia akan gema tau. Oh ya ke? Siapa yang tak cakap, melainkan saya lah. Tapi yang ni, dia macam kita dekat table meeting besar. Siapa nak cakap baru dia on mic. Okey, so first saya nak dengar memandangkan saya punya ni paling atas Mat dengan Syaina. Saya ikut atas dia keluar Mat, lepas tu nama saya, lepas tu Syaina, lepas tu Tika, Dan, Maya, Miza, Saleh, Azam, Kila, Yani, Faiz. Kalau ikut list lah. So kita start dengan Mat. Sajalah nak tahu apa yang susahnya nak buat. Macam mana. Ramai lagi yang tak ada video ni. Ya. Okay, Mat. Susah tak ada. Susah macam sebab kita tengah kita tengok daripada kita analisis website tu. Kalau saya jenis yang kalau saya tak tengok macam area tu kena main dengan SketchUp lah. So baru saya boleh nampak saya nak pakai strategi macam mana yang kena dengan style tu. Biasanya macam tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang ni bro tak lagi bro.
Tak dapat Ni. dalam group. Ha. Adalah. Ya. Ada. Saya bagi. Tengok saya bagi ke tak? Tak perasan guna dia bro. Macam tak ada. Ada. Saya bagi sebelum saya bagi video. Belum bagi video. Sebab saya cari. Okey, yang ni explanation. Ya. Saya bagi sehari sebelum tu. Bukan jap sebelum lagi. Salah. Korang nampak kan saya punya screen ni? Nampak. Bukan, ni compilation. Yang ni video saya rasa Just share screen. saya bagi sehari sebelum. Rasanya lah, ke saya tak bagi sebenarnya? Tak. Ni. Ada. Wah. Okay. Download guys. Okay. Macam mana saya nak bawa ke depan? Sekejap. Apa lu macam? Ada. Malam tu. Okey. So senang cerita sebenarnya saya perasan lah semalam ada beberapa orang yang diorang tunjuk kat saya macam mana diorang punya strategi set planning. Dia sebenarnya benda ini kalau kita nak senang, bukanlah nak senang kalau benda nak tersusun. Even sebenarnya kita punya design strategi ni pun kita kena buat ikut flow tau. Bila kita cakap ikut flow, so dia akan datang step by step. Maknanya mungkin kalau daripada tanah ni, daripada kita punya site ni, dia akan start dengan kita punya tanah tu, kita punya site plan. Apa yang, macam mana physical condition kita punya site plan tu. So apa benda yang kita nak buat dulu. So first apa yang kita kena buat dulu sebenarnya adalah yang earthwork punya strategi. Sebab apa earthwork? Sebab dia adalah kerja tanah. Kita nak kena tahu macam mana kita nak buat lah. Baru kita boleh kaitkan dengan kita punya circulation. Sebab korang tengok, korang tengok ni Yang ni side korang. Yang saya cut lah, ikut dia punya kontur. Saya tengok ada yang circulation dia boleh, tapi benda tu bila kita fikir pasal site punya planning ni, kita kena fikir pasal macam mana fizikal dia. Maknanya okey tak dia kalau kita nak buat jalan, macam mana rupa jalan dia. Benda-benda tu pun kita nak kena ambil kira jugalah masa kita buat strategi tu lah. Itu yang bahagian escalation lah. Kalau in term of diagram, saya tak kisah korang nak buat diagram macam mana. Nak buat mungkin dalam bentuk plan ke, dalam bentuk section ke, yang mana bagi senang nampak. Nak bagi nampak dalam bentuk 3D ke, tak ada masalah. Itu satu. Kalau ikut ni, okey, jap. Sekarang ni saya rasa macam sunyi pula saya cakap seorang-seorang ni. Korang buka balik lah mic ni. Saya rasa macam orang gila pula cakap seorang-seorang. Jap, video ni sekarang ada berapa orang ni? Total? Nampak. Oh, tak nampak. Oh, saya tak nampak semua. Macam mana nak bagi nampak tu? 15. Rasanya ada option untuk tengok view tu kot. Sekejap Dia nampak sikit. Saya nak bagi nampak semua. Bro kena tarik besarkan view kotak orang ni. Dia kat atas tu kan dia ada thumbnail kecil kan. Ya, kita ada berapa orang? 12 15. Tak termasuk Azam yang dah fikir. Saya macam Azam punya tu, yang mana yang tak ada video saya hide dia punya screen dia. Okay. So yang ada video 12 termasuk saya. 12 kan? Ke ada lebih? 12 betul? 11. 12. Alright. Okay. Korang faham? Korang jelas tak apa yang saya cuba masukkan sebenarnya tadi? Ke tak? Dia faham. Saya pun
to be honest, saya pun tak pasti sangat sebenarnya saya nak explain macam mana benda ni. Tapi sebenarnya kita benda poin-poin ni adalah macam mana korang nak tunjuk apa strategi yang korang nak pakai berkaitan. Kita mungkin start dengan so ni memanglah kalau biasanya kalau standard punya construction punya, kalau kita buat design dekat kawasan yang berbukit, satu memang cut and fill lah, ataupun either kita cut and fill the whole land ataupun kita cut and fill certain bahagian yang kita nak bangunkan. Ataupun mungkin ada yang cut and fill bahagian bangunan tapi mungkin bahagian tanah mungkin dia nak naikkan macam, dia boleh naikkan macam flyover contohlah kan. So benda-benda tu kita nak tahu, barulah kita boleh main dekat macam mana dia punya vehicle, dia punya circulation dia. Lepas tu benda ni okey. Untuk yang membezakan kita punya design strategi punya benda ni dengan apa benda yang proper punya site plan. Site planning ni sebenarnya kita keluarkan apa dia punya key point satu-satu dan kita diagramkan dia. Dan semua benda tu kita kena letak, maknanya kita kena letak dia punya kira sebenarnya title dia. Bila kita buat dia punya diagram tu, kita buat title dengan bawah tu ada simple description pasal dia. Dia description ni sekali dengan justification kenapa kita kena buat. Contoh macam dia macam semalam ada 4-5 orang tunjuk kat saya pas diorang punya circulation diagram. Okey, circulation tu kita nampak, tapi bila yang bahagian description tu dia just explain tau, tapi dia tak tunjuk kenapa yang bus punya circulation kena letak dekat bahagian belakang. Contoh saya buka yang ni. Bukan mostly, semualah, semua yang tunjuk, semua bus circulation kat sini, kereta kat sini, betul tak? Betul tak apa yang tunjuk? Betul tak? Okey. Kenapa macam tu? Kenapa korang kena buat macam tu? Mungkin in term of dia punya apa-apa ke, cakaplah benda tu. Benda tu yang saya nak tahu, sebab benda tu yang akan jadi design strategi ni, akan jadi korang punya justification bila dah final product nanti. Sebab sebenarnya soalan yang akan ditanya kat korang nanti, dia akan mencapah pergi ke mana-mana. So solution dia adalah kita buat design strategi yang proper daripada segala apa jenis yang berkaitan dengan design kita. In term of circulation ke, in term of planning ke, in term of form ke, in term of facade ke, macam mana dia punya vertical planning dia. Kan? Kenapa? Kita kena selalu ada, kita kena selalu ada why dalam apa benda yang kita buat. Betul tak? Kita tak boleh buat kita main tangkap muat je. Sebenarnya apa-apa yang kita tangkap muat pun mesti ada sebab dia cantik, tapi kita kena study juga behind. Kenapa dia kena bagi nampak cantik luar dan juga cantik dalam. Kita buat design juga. Benda tu mungkin dia boleh solve something yang mana kita sebenarnya benda tu ada tapi kita tak keluarkan. Itu function kenapa saya nak korang buat design strategi. Saya bukan nak tengok korang punya detail description, okay, kita letak belakang, kita boleh muat berapa, muat apa. Tapi saya nak tunjuk kenapa kita kena letak macam ni. Kenapa circulation dia, rupa dia macam tu. Kenapa patut kita buat macam tu. Kan? So, kita punya justification ni akan berbeza-beza. Sebab apa? Kita bukan kadang-kadang benda ni, kalau yang saya perasan, panel daripada masa saya belajar dulu. Panel ni kadang-kadang diorang suka tanya benda yang kadang-kadang luar kotak. Yang sebenarnya benda tu ada tapi kita tiba tak terfikir, tiba kita tak tahu, macam tiba-tiba kita tak ingat macam ni macam mana nak justify dia. Kalau contoh macam yang memang pandai goreng kan, macam Faiz jenis pandai goreng kan, so benda tu tak ada masalah cakap, tak apa-apa ada masalah lah. Tapi untuk orang yang ada kadang tiba-tiba terlupa, walhal benda tu ada. So benda tu yang saya nak korang keluarkan kat dalam kita ni design strategi ni. Dan sebenarnya design strategi ni dia akan ni siapa punya ni? Design strategi ni dia akan sepanjang-panjang kita punya SEM tau. Sampai sebenarnya design strategi ni akan sampai bila kita buat kita punya sebelum final board. Sebelum buat final board, kita design strategi akan update. Cuma benda tu dia akan ikut kita punya bahagian lah. Untuk yang awal ni strategi saya nak yang bahagian set planning je. Benda tu dia akan update ikut flow kan. Lepas tu kita buat building layout,
macam mana idea dia, lepas tu baru kita keluar yang form dia, kenapa kita nak buat macam tu, apa yang menyebabkan berkaitan dengan konsep pun dia boleh jadi. Dia punya justification kenapa nak kena buat macam tu, itu yang biasanya akan membezakan kita punya dengan orang lain. Macam mana dia punya relation dengan konsep, betul? Lepas tu construction method kita, kenapa kita nak buat macam ni, sebab kita ada banyak jenis bla 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 bla. Kenapa yang ni paling sesuai dengan kita punya? Kenapa yang ni kena? Kenapa construction ni sesuai untuk program dalam kita? Benda-benda macam tu lah. Saya bukanlah nak contoh bila kita cakap pasal construction, kita explain dia still construction, dia pakai ni, dia pakai ni, dia pakai ni. Saya tak nak macam tu. Boleh lah, tapi benda tu simple. Tapi saya nak kenapa dia macam ni. Boleh tak? Boleh. Faham tak? Okay, siapa faham macam ni? Siapa tak faham macam ni? Boleh buat lah, oi. Buat faham bro. Itu. Okay. So sebenarnya kita ni design strategi macam tu je. Kita benda ni sebenarnya memang korang dah ada. Tak ada ataupun korang memang nak study mana-mana boleh. Memang sebenarnya korang nak dapatkan benda tu boleh. Tapi korang kena tahu kenapa juga dia buat macam tu. Mesti ada sebab kan. Dan benda kenapa tu yang kita nak guna pakai kat dalam kita punya ni. Dia boleh solvekan kita punya situation tak? Sebab kita design ni bukan something yang tak muat. Betul tak? In term of kalau benda yang paling biasa korang buat zoning, korang buat bubble diagram. Kan? Korang buat benda tu, mesti ada sebab betul. Kenapa yang ni susun macam ni, kenapa susun macam tu, kenapa susun macam tu. Betul tak? Kan? Dia ada sebab kan? So benda tu yang saya nak korang keluarkan. Dia punya sebab-sebab tu. Terangkan balik beza zoning dengan bubble diagram tu. Okey, zoning ni ikut yang saya, biasanya zoning ni kita cakap ikut dia punya privacy level lah. Okey. Yang mana ni Yang tu nombor 1. Yang nombor 1. Zoning ni kalau tanya saya, dia more to macam kita asingkan ikut dia punya privacy level. Maknanya dekat ke dalam site tu yang mana yang Public, semi sebab public. dia banyak kan. Kalau kita tengok macam ni kita bagikan ikut zoning, korang pun ada buat. Kalau selama ni buat, ada yang macam ni kita masuk, dia akan masuk ke kawasan yang public dulu, lepas tu dia akan pergi semi, dia akan pergi ke private. Yang tu mungkin benda tu mungkin dia akan beza-beza ikut circulation. Mungkin kalau ikut circulation kereta kan, dia punya zoning dia akan beza sikit. Kalau ikut circulation, kalau ikut pedestrian, zoning dia pun mungkin akan beza sikit. Kalau ikut bas mungkin zoning dia pun akan beza sikit. So benda-benda tu lah. Lepas tu kalau yang bubble diagram ni dia motor, kalau yang side punya bubble diagram ni dia macam motor kita asingkan dia based on dia punya kategori. Kategori maksudnya mungkin kategori yang bahagian terminal, mungkin yang bahagian shop, mungkin yang bahagian admin. Lebih kurang macam tu lah sebenarnya. Ataupun sebenarnya dua ni sebenarnya korang boleh combine. Kenapa korang buat macam tu? Benda-benda diagram ni korang boleh combine tau. Tak ada masalah. Dia tak semestinya korang kena buat satu diagram. Korang boleh combine. Sebab ada benda yang memang dia kecil je kita nak tunjukkan. So korang combinekan benda tu. Tak ada masalah. Diagram ni semua atas kreativiti masing-masing. Tapi benda tu saya nak nampak cantik. Itu. Bukanlah nampak cantik tapi nampak menarik lah. Cantik ni beauty is in the eye of the beholder kan. So kita pun tak tahu itu buat cantik ke tak. Okay? Boleh tak yang tu? Boleh bro. Ada soalan tak berkaitan yang tu? Lepas ni kita tengok seorang-seorang punya kerja. Siapa yang ada sini yang tak hantar atau Makkah? Aku dah. Grup lain tak dikira kan bro? Grup lain tak apa. Alamak, apa ni? Tiba-tiba saya pun grup lain lah. Oi. Dah Azam. Korang kat atas tu ada tulis masa tak? Nak habis lagi 10 minit? Ada. Lagi 10 minit. Kenapa ada masa pula? Itu saya buat boleh sampai 3 jam. Bro, kena upgrade. Macam hari tu bro upgrade. Dalam tengah-tengah meeting tu kan bro upgrade sikit. Teman-teman ada keluar. Bukan, mana boleh upgrade. Upgrade bayar. Oh bayar. Hari tu bro buat.
Itu first try kot bro. Terus makan dulu semua. Tak apa, lepas ni kalau tak habis lagi nanti saya share link lain, nanti korang masuk lain lah. Kita continue. Baik. Okey, Baik. saya tunjuk apa yang ada. Ni siapa punya ni? Ni Miza kan? Dia senyum tu betul lah. Contoh macam ni. English mesti ada sebab kenapa kita placekan dia dekat sini kan. Mungkin based on dia punya circulation tepi ke, mungkin based on apa, mungkin dia based on dia tak boleh masuk dari sini sebab dia ada simpang tak nampak kan. Dia tak boleh masuk sini sebab dia ada simpang 4 kat sini. Dan ni kita kena tarik ujung sebab dia kena ada minimum dia punya gap, betul? Benda-benda itulah maknanya dia ada dia punya justification. Macam contoh building entrance ni. Saya tak nak letak macam ni je. Dia nak kenapa building entrance kena ke sana? Apa yang menyebabkan kita susun kita punya bangunan supaya dia madap ke sana? Kan? Apa yang specialnya sana kalau kenapa kita tak madap sini? Betul tak? Benda-benda gitulah. Dan sebenarnya contoh macam banyak entrance ni tak sebenarnya kita buat satu. Mungkin tapi yang ni macam ni kan. Yang ni mungkin boleh ada entrance lain, sini boleh ada entrance lain. Okey, lepas tu kalau macam yang circulation ni, Miza, circulation ni, yang ni kalau kat US okey pakai, tapi kalau kat kita tak sesuai pakai. Balik. Dia terbalik. Dia punya yellow dia kena ke sini. Betul. Sebab kita bawa belah kanan. Betul? Benda ni sebenarnya yang salah satu yang ramai juga bukanlah silap, dia biasanya terlepas pandang. Dia benda simple tapi sebenarnya crucial lah. Orang akan nampak kita macam tak peka kalau benda berkaitan dengan benda-benda gini. Okey, untuk yang berkaitan dengan apa nama ni? Bus punya circulation. Okey. Bus punya circulation ni kita kena tahu, bukanlah kena tahu, kita kena consider mungkin kawasan yang kat mana. Kita kena jenis yang bus-bus tu kita kena tahu. Kalau contoh bus express yang intercity dia masuk, dia akan apa? Kita buat program kita sendiri. Mungkin dia akan turunkan orang dulu kan. Dia akan tolak penumpang dulu. Lepas tu dia parking. Lepas tu dia akan pick up. Betul? Biasanya macam tu lah. Sebab dia nak tunggu turn kan. Lepas tu kita kena tahu macam mana perjalanan setiap bas ni. Yang mana yang takut dia dalam ni dia boleh menyebabkan kita punya circulation ni, dia boleh jadi bottleneck. Dia boleh jadi macam ni kan. Apa nama dia? Macam mana Tika yang semalam tu? Bersilang. Ni. Siapa yang cakap silang tu? Saya. Ya? Ada bro. Dah habis kunyah dah. Ada video ah? Basta Rika. Ada bro. Okey, tak apa. Tapi nampak kan? Screen saya nampak? Nampak bro. Nampak. Alright. Kenapa tak boleh ni? Bro, lagi 5 minit bro. Ya. 5 minit. Saya cakap makan dulu. Saya tak nak dia silang macam tu. Contoh macam dalam, so mungkin tak nak bagi silang, mungkin ada certain tempat dia ada 1 lane, ada yang ada 2 lane, mungkin ada 3 lane. Kan? Mungkin ada lane dia akan yang parking tepi, bukan parking lah, apa nama dia? Tunggu tepi tu kan. Yang ni untuk jalan, mungkin sini untuk take over, contohlah. Korang kena main lah kat situ. Cuma dia kalau yang bas ni korang kena jaga dia punya ni lah. Dia punya turning radius kan? Turning radius bas ni besar. Tapi bas ni kena tahu, dia besar. Tapi kalau contoh bas ni, dia memang takkan turn sebelah-sebelah. Even kita pun kalau kat traffic light, kita takkan turn sebelah bas. Betul tak? Sebelah bas, sebelah lori kita akan tunggu dulu ataupun kita akan laju. Sebab apa benda tu dia punya patah dia beza dengan kita. Kalau kita tiba sini kan, riau ni. Itu. Okey.
circulation. Apa beza ni? Macam orientation pun, kenapa orientation dia macam tu? Kalau nak tunjuk dia punya mungkin, biasanya apa yang menyebabkan kita susun bangunan ni? Macam mana orientation ni? Apa yang menyebabkan dia? Sun. Pas. Kalau sun tu macam mana? Apa yang menyebabkan macamnya arrangement dia? North south kan? Maksudnya East west tu dia direct sunlight. dia nak Passive lighting. Tak kisahlah, tapi benda-benda tu macam mana kau nak susun, keluarkan yang mana yang sesuai kan? Mana yang sesuai, dan juga benda-benda tu korang kena kaitkan. Kalau yang benda-benda yang contoh yang boleh dikaitkan dengan building orientation, kita boleh letak sun, dia punya sun path, mungkin boleh masuk dia punya wind flow kan, benda-benda gitu kan. Mungkin dalam tu dia boleh jadi wind tunnel, masukkan sekali dalam satu diagram. Kenapa macam tu? Why? Bawah tu kita buat dia punya title, lepas tu kita letak dia punya justification kan. Barulah nampak benda tu, sebab justification kenapa kita buat. Kita tak boleh buat benda tu main buat dia ikut kata hati. Walaupun sebenarnya memang kata hati, tapi kata hati tu pun dia kena ada sebab. Itu saya bubble lagi dah. Yang ni tak perlu. Saya bubble ni saya rasa bagus lah. Kalau cerita ni kita kaitkan, kalau boleh relatekan dia dengan kita punya circulation, bagi nampak circulation kita. Boleh tak tambah sekali kalau in term of dia punya circulation, tambah sekali dengan pedestrian punya circulation. Sebab kena tahu kita ni buat public building. Bila kita cakap pasal public building ni, bukan semua orang yang akan parking masuk kereta sini. Kadang-kadang contoh macam Faiz tiba nak balik Johor kan. Faiz nak balik Johor, tiba-tiba mat hantar naik motor, guduk, dia parking tepi ni biasa tak masuk, contohlah. So kita kena, dia jalan lah. So kita kena tahu macam mana pedestrian dia, sebab dia macam mana dia nak cross. Dia perlu cross kat bawah ataupun kita nak buat elevated punya jambatan ke kat dalam ke apa kan. Boleh je nak buat. Kalau andai kata korang ada idea untuk nak contoh macam pedestrian, kalau jalan kaki okey, kalau nak buat dia jantas keluar, cross dia ada direct masuk. Tapi kalau nak buat tu, korang kena cari mungkin sama ada akta dekat nilai punya ni, macam mana kita nak buat. Dia sebenarnya benda ni boleh buat sebab ni adalah public building. Even sebenarnya private building pun ada je orang buat yang keluar setback ni. Cuma dia kena tahu macam mana nak buat. Macam mana nak buat ni bukan in term of construction dia senang. Tapi mungkin syarat dia by authority ke macam mana. Contoh kan, kita contoh kalau sini kita nak cross boleh ke masjid, betul? Sini jalan berapa lane ni? 6 kan? 6 termasuk susu. 6 termasuk susu. Dan kereta banyak kan biasa? Betul. Kalau tanya saya, better dia ada elevated punya crossing. Either elevated ataupun mungkin kalau nak buat bawah tanah pun tak ada masalah. Kalau macam dekat saya berjalan pergi tahun lepas, saya pergi Korea, dia punya lintasan tu dia banyak kat bawah. Dia cross jalan, dia turun bawah tangga, dia ada tangga dengan escalator kan. Ada tangga dengan escalator tu, dia turun bawah, lepas tu kita cross, lepas tu naik balik. Lepas tu sana pun dia ada lagi. Maknanya dia ada 4, sini ada. Sekejap. Macam kat Mines bro. Mines yang mana Dari KTM tu ke? Kat Mines tu. Itu kan. So KTM sudah masuk the mine. Mungkin